أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terutamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita insya-Allah teruskan lagi kelas tajwid kita. Asas ilmu tajwid untuk sama-sama kita tambah lagi faham dan juga ingat semula apa yang kita pernah belajar ilmu tajwid sebelum ini. Okay, saya share teruslah. Okey, berkenaan dengan ilmu tajwid, kita perlu ulang dan ulang supaya kita bertambah ingat dan pasti dan dapat membezakan antara hukum-hukum yang banyak yang kadang-kadang kita boleh bertukar, kadang-kadang boleh confuse dengan hukum-hukum yang lain. Jadi bila kita dah selalu murajaah, selalu kita sebut, insya-Allah kita akan ingat dan dapat membezakan. Bagi mereka yang berminat, insya-Allah ilmu tajwid ini senang dan juga sangat kata apa, nak kata sempit ilmu tu tidak, cuma macam batasannya kita nampak. Garisan ilmu tajwid itu dia tak ada tasya'ub banyak, dia tak ada pecahan, dia tak ada khilaf sangat, dia tak ada ulama-ulama yang berbeza-berbeza pendapat yang mendalam sangat. Dan kalau kita hanya sebutkan asas untuk kita nak dapatkan basic saja, insya-Allah siapa pun insya-Allah dapat menguasainya. Bukannya ilmu ini memilih orang hanya betul-betul pakar, betul-betul mahir, betul-betul mampu, tidak. Siapa yang berminat insya-Allah, walaupun kita orang yang biasa, insya-Allah kita akan dapat tak dapat menguasai sepenuhnya pun, sekurang-kurangnya ilmu yang asas, hukum-hukum yang asas, insya-Allah kita boleh kenal. Bila kita kenal itu yang seronoknya, bila kita baca Al-Quran, kita dapat baca dengan baik dan boleh kita baca ikut tajwid yang kita belajar tu insya-Allah. Okey, sebelum kita masuk ke tajuk baru kita pada malam ini, yang tajuk baru ni agak mencabar sikitlah untuk malam ini. Kita dah mula masuk tajuk-tajuk yang agak perlu kepada pemerhatian lebih dan juga kepada fahaman yang begitu usahalah, kena usaha untuk memahami. Kalau tidak kita akan susah sikit. Bab-bab tertentu sahaja ini kita dah pergi kepada bahagian akhir-akhir ilmu tajwid. Jadi bahagian awal-awal insya-Allah saya rasa tak ada masalah dah sebab kita dah selesai semua insya-Allah. Okey. Kita akan masuk secara seri', secara laju-laju sikit untuk malam ni. Terus kita akan berbicara daripada awal bab yang kita belajar, nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin, kita kembali kepada kaedah yang awal yang lama. Kalau baru-baru ni kita baca dan kita terus tanya soalan. Yang ini kita kembali kepada kaedah yang lama sebab nak kena sebut semula, takut lupa. Nun sakinah dan tanwin ada 5 hukum. Nun sakinah dan tanwin ada 5 hukum. Yang pertamanya kita ada izhar halqi ataupun izhar haqiqi. Izhar halqi dan izhar haqiqi ada 6 huruf. Aghin kha'ahu. Nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu alif, ghain, ha, ain, kha, ha. 6 huruf ini aghin kha'ahu ni maka hukumnya izhar halqi. Izhar halqi yang mana kita baca jelas nun mati ataupun tanwin tanpa dengung. Contoh di sini banyak adzabun alim, man amana wa yan'auna. Semuanya hukum izhar halqi. Dan dalam hukum izhar, bila sebutnya izhar, tak boleh kita qalqalah, tak boleh kita saktah terberhenti. Kita nak kena nyatakan nun mati tanwin itu betul-betul nyata. Dan izhar-izhar lain pun sama juga. Muhtaraznya perkara yang perlu kita jaga iaitulah jangan ada qalqalah. Contohnya min khauf, min na, kadang-kadang bunyi na tu, min khauf, kita tak sengaja tapi disebabkan kita nak elak daripada dengungnya, jadinya qalqalah. Ataupun kadang-kadang kita nak jelaskan betul-betul, nak jelaskan nun mati ni, kadang-kadang dia terberhenti, dia seolah saktah. Min khauf, dia boleh berlaku juga. Sebab kita betul-betul tekan untuk nak menjelaskan nun mati itu,
dia akan jadi seolah-olah kita terberhenti seketika. Itu pun tak harus kita jaga-jaga waktu kita nak izharkan hukum izhar. Hukum yang kedua dalam bahagian nun mati dan tanwin iaitu idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah yang kita belajar iaitu kita memasukkan huruf nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf idgham. Dan di sini idgham ma'al ghunnah yakni maknanya idgham yang dengung dua harakah, dengung dua harakah. Adanya 4 huruf ya, waw, mim, nun. Nun mati ataupun tanwin bertemu ya, waw, mim, nun dalam dua perkataan, maka hukumnya idgham ma'al ghunnah, kita dengung dua harakat. Usri yusra an yadkhuluha min wal. Kita masukkan ke dalam huruf idgham ini dengan dengung dua harakat, dan juga kita pastikan dengung itu bunyi, maknanya bukan kita terus masuk sempurna. Sebab idgham ma'al ghunnah ni adalah idgham naqis. Alhamdulillah. Yang ketiga idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah kita belajar iaitu nun mati ataupun tanwin bertemu huruf lam ataupun ra. Ada dua huruf lam ataupun ra, maka hukumnya idgham bila ghunnah. Pastikan pertemuan nun mati ataupun tanwin dengan lam ra itu dalam dua perkataan, dua perkataan. Maka hukumnya idgham bila ghunnah. Cara bacanya kita terus masukkan ke dalam lam dan ra sepenuhnya, sesempurnanya, sebabnya idgham ini idgham kamil. Hudal lil muttaqin min ladunka la raufur rahim. Fur rahim mir rabbihim. Terus kita masuk dalam ra, hilang terus nun, hilang terus tanwin. Okey, sebab kita dah masukkan. Habis. Izhar, okey. Izhar mutlak itulah kalaulah nun mati itu bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu perkataan, namanya izhar mutlak. Di situ tak ada idgham. Syarat idgham yang dengung, syarat idgham yang kamil itu adalah mesti dua perkataan. Sekiranya berlaku dalam satu perkataan, maka hukumnya izhar mutlak. Ad-dunya, bunyan, sinwan, 4 perkataan dalam Al-Quran dibacakan tanpa dengung sebab berlakunya dalam satu perkataan. Okey, apa yang saya sebut, saya cakap ni semua itu kita nak bagi tuan-tuan puan-puan bila selalu dengar, bila selalu saya ulang, saya cuba menggunakan ayat-ayat yang hampir sama, susunan ayat kata-kata itu hampir sama, supaya tuan-tuan puan-puan biasa dengan kata-kata itu, biasa dengan huraian itu, dan kita hafal cara huraian, cara penerangan itu. Kita hafal dan kita boleh cerita balik, kita boleh bercakap menerangkan balik dengan hampir samalah cara-cara itu. Maka dengan cara itulah kita boleh ingat dan kita boleh simpan segala makna hukum dan juga cara bacaan semua. Dan satu masa nanti insya-Allah kita boleh jelaskan pula kepada yang lain yang memerlukan, mungkin kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada mungkinlah ahli keluarga kita yang memerlukan. Sebab Al-Quran senantiasa bersama kita setiap makan dan setiap zaman, setiap tempat dan setiap waktu. Jadi ada sahaja masa kita memerlukan hukum-hukum tajwid untuk menerangkan kepada diri dan kepada yang memerlukan. Sebab itu saya insya-Allah harap tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, qari'in dan qari'at tak jemu-jemulah dengan cara yang kita dah ulang-ulang ni. Matlamatnya, tujuannya supaya tuan-tuan puan-puan juga dapat menerangkan ataupun dapat mengulang semula kata-kata ini dengan cara ataupun dengan makna yang sama insya-Allah. Okey, pergi kepada hukum yang keempat dalam bahagian nun mati ataupun tanwin, hukumnya yang hukum iqlab. Hukum iqlab, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf ba sahaja, hukum bacaannya dengung dua harakat. Okey, kita tengok contoh. Utullim ba'da zawjim bahid. Mumbatha ambihum. Kita tengok semua nun mati bertemu dengan ba dalam Al-Quran, sama ada nun mati ataupun tanwin, maka hukumnya iqlab bila bertemu dengan ba. Antara pertamanya mungkin ada mim kecil itu. Mim kecil itu membantu kita untuk kita kenal hukum ni hukum iqlab. Tapi pastikan mim itu selepasnya ada huruf ba, sebelum mim kecil itu ada huruf nun mati ataupun tanwin. Jangan kita bertukar dengan tanda mim, tanda wakaf mim. Nanti kita akan belajar wakaf. Tidak ada tanda mim juga. Dia akan hampir equal, tapi kita nak kena bezakan yang mim untuk tanda wakaf itu dia tak adanya huruf ba. Kalau ada pun sebelumnya tak adanya huruf nun mati ataupun tanwin.
insya-Allah. Okey. Dengung 2 harakat dan cara dengungnya kita terus masuk dan kaedah cara kaifiah yang paling mudah kita rapatkan bibir mulut terus. Okay. Walaupun ada yang mengatakan kita boleh bagi ada ruang, bagi ada rengan sikit, tapi insya-Allah kaedah yang paling mudah kita rapatkan saja. Okey, hukum yang terakhir dalam bab nun mati dan tanwin, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, nun mati ataupun tanwin bertemu 15 huruf selain huruf-huruf yang disebutkan tadi, maka hukumnya ikhfa. Maksud ikhfa, kita sembunyikan nun mati itu, dengung-dengung, kita sembunyikan ke dalam huruf ikhfa. Huruf-hurufnya ada 15, jadi cara nak sembunyikan dalam masa yang kita dengung 2 harakat, kita cuba standby cara untuk nak menyebutkan huruf yang berikutnya. Contohnya, walan taf'alu, walan dalam tempoh 2 harakat itu gigi kita dah terkena hujung tepi lidah depan untuk nak menyebutkan huruf ta. Walan ta. Walan ta. Jangan kita dengung dulu walan ta baru nak sebut ta, itu tak namanya ikhfa. Namanya dengung, ada dengung tapi ikhfa-nya tak ada. Jadi caranya kita sambil dengung, sambil kita nak sebutkan huruf yang berikutnya untuk kita sembunyikan dengung itu ke dalam huruf ikhfa. Okey, alhamdulillah. Selesai nun mati dan tanwin, dan terus kita masuk kepada hukum yang kedua ataupun bab yang kedua, nun dan mim musyaddadatain. Nun dan mim musyaddadatain dulu sebelum mim mati. Nun dan mim musyaddadatain. Okey, boleh siapa-siapa ambil bahagian untuk menerangkan sikit macam mana kita nak jelaskan nun dan mim musyaddadatain. Hukum nun dan mim al-musyaddadatain di dalam Al-Quran ataupun di dalam membaca Al-Quran. Silakan. Okey. Haji Din tak ada malam ni. Kalau dia suka nun musyaddadatain. Ya, tuan guru dia tak masuk. Tuan guru dia ada. Tuan guru dia ada. Okey, silakan. Nun dan mim musyaddadatain dulu. Bagaimana kita nak jelaskan dengan mudah rumusan yang terpenting dalam tajuk ini? Fadhal. Kita ada Haji Taib, kita ada Haji Ahmad Sanggari, kita ada Haji... Okey, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Okey. Nun yang bersabdu atau mim yang bersabdu, hukum ni kita dengung dengan sempurna dengan 2 harakat. Okey, dah tentunya kalau kita sebut nun bersabdu ataupun mim bersabdu, dah tentunya berbaris. Dia tak datangnya nun sukun. Kalau nun mati, mim mati dalam bahagian dia, nun bersabdu maknanya berbaris. Dah tak kira baris atas dan bawah dan depan. Dan juga kita boleh sambung sikit lagi, tak kira waqaf ataupun wasal. Ini penting. Poin ini penting sebab kadang-kadang wajibul gunnah ni kita hanya wasal saja. Innal ladzina kafaru, bila kita berhenti ada kalimah-kalimahnya. Contohnya dalam surah Baqarah pun banyak, dalam surah Talaq, dalam surah Nisa, mana-mana ayat yang menceritakan berkenaan dengan kaum wanita, banyak perkataannya digunakan untuk nunun niswah, nun wanita ni, hun, kun tu mesti nak kena ada sabdu, nun tu ada sabdu, dan juga kadang-kadang kita wakaf atas perkataan. Bila kita berhenti, jadi nun itu walaupun berhenti wajibul gunnah itu tetap kita kena dengung 2 harakat. Dalam surah Ar-Rahman wala jan, itu dah tak boleh kita nak elakkan sebab memang dalam di hujung ayat, di akhir ayat kita nak kena dengung 2 harakat walaupun nun itu waqaf, waktu kita waqaf. Okey, alhamdulillah selesai. Kita pergi kepada bab seterusnya, bab al-mimus sakinah. Mim yang mati di dalam Al-Quranul Karim terbahagi kepada 3 hukum. Hukum pertama, okey silakan. Okey, ataupun saya habiskan yang mudah, mungkin muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat ini tunggu yang susah-susah sikit kot. Sebab ini dah selalu kan.
Tak apa, saya sebutlah ni. Nanti saya tinggalkan hukum-hukum mat nanti untuk diambil bahagian. Okey, mim mati terbagi kepada tiga hukum. Mim mati dalam Quran secara umumnya, bila kita baca Al-Quran adanya mim mati terbagi kepada tiga hukum pecahannya. Yang pertamanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan huruf ba sahaja. Mim mati bertemu dengan huruf ba, dia sama dengan iqlab, tetapi di sana nun mati, di sini mim mati. Hukumnya ikhfa syafawi di sini. Ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba, maka dengung dua harakat, dengung pun sama dengan iqlab. Sama dengan iqlab. Ada yang nak membezakan tapi tak ada masalah lah. Siapa nak bezakan, bezakanlah. Tapi kalau siapa nak samakan, nak rapat mulut terus pun tak ada masalah. Okey, mim mati bertemu dengan ba, termihim bi. Termihim bi. Mim mati bertemu dengan ba, dengungnya dua harakat. Ikhfa syafawi. Okey, hukum yang kedua idgham mislain saghir. Idgham mislain saghir, mim mati bertemu dengan mim. Satu huruf juga. Yang ikhfa satu huruf, idgham mislain pun satu huruf. Mim mati bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham mislain. Mislain saghir. Fa anqadhakum minha wa hum muhtadun wa lakum ma kasabtum. Cara bacaannya dua harakat. Okey, yang ketiganya izhar syafawi. Izhar syafawi, mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kecuali ba dan mim. Senang kita jawab macam tu. Jadi mim mati bertemu 26 huruf lah. Sebab huruf hijaiyah adanya semua 28. Kita kecualikan mim dan ba, maka ada lagi 26 huruf. Jadi dalam Al-Quran sangat banyak hukum contoh izhar syafawi. Izhar syafawi cara bacaannya kita tak dengung. Kita kena nyatakan dan jelaskan mim mati. Contohnya yamtarun umtirat dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum, lakum dinukum. Jelaskan mim mati itu tanpa kita ikhfa ke idgham ke, tanpa kita dengung. Kan banyak dalam Al-Quran hukum izhar syafawi. Izhar syafawi sama juga, kita hati-hati jangan kita ada qalqalah, jangan kita ada saktah. Itu selalu kita sebut. Sebab memang selalu juga kalau kita tak hati-hati, mim itu diqalqalahkan. Lakum dia boleh berlaku. Boleh berlaku sangat-sangat. Dan juga disebabkan kita nak nyatakan sangat, mungkin kita ada tersaktah, terberhenti seketika. Lakum dinukum. Lakum dinukum. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Boleh berlaku. Jadi kita kena hati-hati. Okey, habis. Hukum qalqalah. Hukum qalqalah pun mudah, senang insya-Allah. Bila kita nak cerita dan nak jelaskan antara poin yang terpenting, qalqalah itu iaitulah makna qalqalah lantunan ataupun kesan huruf-huruf baki, huruf-huruf tertentu. Adanya 5 huruf, qaf, ta, ba, jim, dal, yang masyhurnya, yang terkenalnya insya-Allah huruf qalqalahnya tak lebih tak kurang ini sahaja qalqalah. Jangan kita lebihkan, dot termasuk, za pun masuk kadang-kadang qalqalah kan. Jadi sebenarnya qalqalah hanya 5 huruf ini, dan pastikan huruf ini semuanya berbaris mati, berbaris sukun, barulah berlakunya hukum qalqalah. Barulah kita nak baca dengan qalqalah. Dan qalqalah ini penting sebab banyak juga dalam Al-Quran boleh dikatakan selalu kita jumpa qalqalah. Sama ada di tengah-tengah bacaan, di waktu kita waqaf, dan qalqalah itu, huruf qalqalah itu ada sabdu. Itu yang masih belum, yang masih ramai lagi belum kemas bab qalqalah yang adanya qalqalah yang adanya sabdu. Tengok bahagian qalqalah yang di tengah-tengah tu tak ada masalah. Aqlamun matla'un wajadna tubdu lam yalid wa lam yulad. Itu tak ada masalah Tengah-tengah pun khalaq buruj qist yulad, de belakang tu tak ada masalah, semua qalqalah. Tapi yang adanya sabdu perlu kita tekankan sikit. Al-haqq, lambatkan sikit. Wa tab al-hajj wa huwa alladhi mad. Banyak kita jumpa yang macam tu. Jangan kita sebut terus al-haqq, al-hajj. Itu ada qalqalah tetapi tak sabdu. Jadi yang bahagian sabdu ni kita lambatkan sikit. Al-haqq wa tab
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Lambat sikit. Itu untuk kita qalqalah serta kita sabdukan qalqalah ini. Okey. Habis masuk mad. Kena habis mad, lepas tu nak masuk tajuk baru insya-Allah malam ni. Mad kita secara ringkasnya mad terbagi kepada dua, mad asli dan mad far'i. Sebelumnya bila sebutnya mad bacaan yang panjang dalam Al-Quran, ada kalimah-kalimah dan ayat-ayat kita perlu panjangkan. Itulah kaedah tajwid dan itulah cara diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat dan diterima oleh Nabi SAW dari Jibril AS, dan itulah Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibacakan, untuk diibadahkan, untuk diamalkan. Ada bahagian-bahagiannya nak kena matkan suara kita, nak kena panjangkan suara kita, ya. Jadi terbahaginya hukum mat secara besarnya asli dan far'i. Asli kita dah terangkan, kita selalu sebut bila nak kenal asli mesti nak kena ada 3 perkara. Yang pertamanya huruf mat. Bila sebutnya huruf mad, alif waw ya, yang tak berbaris, yang sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif waw ya, huruf alif sesuai dengan fathah, huruf waw sesuai dengan dhammah, huruf ya sesuai dengan kasrah. Okey, dan juga untuk mad asli selepas huruf alif waw ya yang tak berbaris, yang sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif waw ya itu, selepasnya tak ada hamzah, yang keduanya selepasnya tak ada huruf mati disebabkan kita berhenti. Ini semua nak kena hafal semua ni, nak kena sebut bagi lancar selalu. Barulah adanya mad asli, barulah berlakunya mad asli. Contohnya banyak dalam Al-Quran kan. Yaqulu qala nuhiha, semua itu mad asli. Qadar bacaannya 2 harakat. 2 harakat, tak lebih tak kurang. Dan tak lebih itu nak kena jaga-jaga. Sebab kebanyakannya bila nampaknya mad, dan juga bagi mereka yang tengah mencari kelancaran membaca Al-Quran, kadang-kadang terpanjang mad asli. Dia jadi tak asli dah. Dia jadi mad tak asli. Mad lebih daripada 2 harakat. Bila lebih daripada 2 harakat, tak asli, tak original. Asli-asli itu original. Dan tabi'i itu tabiat mad selalunya 2 harakat lah. Bila kita dah terlebih daripada 2 harakat, maknanya tak tabi'i lagi dah. Luar biasa dah. Jadi kita kena jaga-jaga. Banyak sangat. Kadang-kadang mungkin terikut lagu pun memainkan, mungkin bukan memainkan peranan, boleh merosakkan makna dan juga boleh merosakkan hukum tajwid sebenarnya. Kepada qari-qari dan qari'ah yang sedang berlatih untuk nak melagukan suara membaca Al-Quran, hati-hati. Banyak jugalah tempat-tempatnya dan lagu-lagunya kadang-kadang terbawa cara bacaan itu boleh memberi kesan kepada qadar 2 harakat mad asli ini menjadi lebihnya. Jadi kita nak kena pandai letakkan lagu tu di mana tempat nak panjangkan dan di mana yang kena jaga-jaga supaya tak dipanjangkan. Lebih-lebih lagi mad-mad yang di hujung-hujung tu kan, nak kena jaga-jaga. Kalau 2 harakat, cuba betul-betul bagi 2 harakat. Sebab mad ni dalam bab mad, kalau 2 harakat lebih, dia berubah jadi hukum lain. Itu jadi nampak ketaranya salah cara bacaan tajwid kita. Okey, selesai mad asli. Mad far'i. Mad far'i adalah pecahan ataupun selain daripada mad asli. Cabang daripada mad asli itu mad far'i. Okey, mad far'i ada berapa sebab. Sebabnya sama ada hamzah ataupun sukun. Sama ada huruf hamzah ataupun huruf berbaris mati. Okay, jadi kita tengok, kita kembali kepada huruf mad juga. Jadi apapun huruf mad ini menjadikan sebab utama huruf mad itu sama ada berjumpa dengan hamzah ataupun huruf mad itu bertemu dengan huruf berbaris mati. Dan akan lahirnya beberapa jenis hukum-hukum mad yang banyak yang kita akan kupas satu persatu insya-Allah dengan ringkas. Yang pertamanya mad wajib muttasil. Ini bahagian hamzah. Mad wajib muttasil iaitulah bertemunya hamzah dengan huruf mad ataupun huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Tak berpisah. Satu perkataan tak berpisah. Tak berpisahnya huruf mad dengan hamzah. Bila sebut huruf mad, terus kena complete setnya. Alif waw ya yang tak berbaris, itu syarat pertama. Yang keduanya, sebelumnya huruf yang sesuai dengan alif waw ya. Baru dia boleh berlaku huruf mad. Alif waw ya, sebelumnya huruf sesuai dengan alif waw ya.
Alif sesuai dengan baris atas, waw sesuai baris depan, ya sesuai dengan baris bawah. Fathah, kasrah, dhammah. Selepasnya ada huruf hamzah dalam satu perkataan, maka itulah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil bila kita jumpa dalam bacaan kita, qadar bacaannya sama ada kita nak baca 4 ataupun 5 harakah. Dan kalau kita berhenti, boleh kita tambah lagi satu wajah, satu cara bacaan, kita boleh lajakkan sampai 6 harakah untuk mad wajib muttasil. Okey, mad jaiz munfasil yang kedua, silakan. Siapa nak cuba? Mad jaiz harus khusus bagi mad munfasil. Betul tak? Okey. Macam mana kita nak kenal mad jaiz munfasil? Ajidin masuk terus berbunyi suara. Itu apa? Nak kenal dia huruf mati ya. Huruf mati, okey. Lepas tu? Sukun. Panggil sukun ya? Sukun huruf sukun. Lepas tu? Dipanjangkan 4-5 harakat lah. Itu mad apa? Mad jaiz munfasil. Munfasil. Okey, contohnya? Contohnya dalam Quran lah. Contohnya mestilah dalam Quran. Hati Ni dapat boleh dapat tengah-tengah huruf ataupun permulaan huruf ayat dah. Okey, boleh berlaku pada tengah-tengah huruf ataupun permukaan ayat. Saya dikejutkan oleh Haji Rashid baru sekejap ni. Confident dia jawapan Betul, rasa betul ke jawapan tu? Entahlah Ustaz. Mencuba je ya. Cuba nasib Betul. Ajidin awak hentam je Ajidin. Awak tadi kejar saya terkejut. Mat berjumpa dengan sukun apa je itu jadi mat lazim. Mat lazim bukan mat harfi muhafaz. Harfi muhafaz Ustaz. Tahu pun. Kan berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ya, mat lazim harfi muhafaz. Belum. Sekarang ni mat jaiz munfasil dulu Haji. Munfasil mat jaiz munfasil. Macam boleh jadi macam ya ayyuhallazi. Okey, contohnya dah betul. Macam mana cuba Ajidin huraikan macam mana berlakunya mad jaiz munfasil pada ayat ya ayyuha tu? Ya ayat tu apa tahu? Dia punya tahu. Itu ayat permulaan. Okey. Permulaan hukum. Jadi ini ada sikit keliru Ustaz. Kalau nak ni yang kita huraikan yang minggu lepas tapi belum melekat lah kalau otak kita. Dia punya kona tu jauh sikit lah. Walau bagaimanapun sama ada jadi Ustaz. Kata selamat, ayat selamat dia tu, penyelamat dia. Okey, terima kasih. Okey, ucapan tu tangguh dulu. Okey, macam ni. Kita masih lagi dalam bab huruf mad bertemu dengan hamzah. Jadi sebabnya hamzah kan. Jadi macam Haji Rashid dah sebut, huruf mad alif waw ya bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan. Itu dia mad jaiz munfasil. Yang ni bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam perkataan yang berlainan. Itu namanya munfasil, maknanya berasingan antara huruf mad dengan huruf hamzah. Okey, itu kita jawab macam tu dah cukup. Lepas tu dengan kita bagi kadar bacaannya 4 ataupun 5 dan juga kita bagi contohnya sikit. Contohnya la a'budu, kita baca surah Qul ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, semua itu dalam satu perkataan, dalam 2 perkataan. Cuma ya ayyuha yang dibaca oleh Haji Muhammad Amiruddin Hajidin ni, ya ayyuha dia tak nampak berpisahnya tu sebenarnya, dia tak nampak sangat, dia macam satu ketul, satu perkataan. Sebab itu kita nak kena pilih contoh yang lebih jelas. Dan ya ayyuha tu bila kita bagi ke orang, kita nak kena terangkan asalnya ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Ya itu
huruf hamzah, huruf mad pada akhir perkataan yang pertama ya. Dan ayyuha huruf mad pada huruf hamzah, huruf hamzah dalam awal perkataan yang kedua. Tetapi ada dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya di situ tak nampak pula alif tegaknya, alif panjangnya. Di situ pun nak kena hurai lebih sikitlah. Sebabnya bahasa Arab ni dia ada banyak-banyak keadaan, ada ya ilha, alif ilhaq, alif kecil tu kan digantikan dengan alif yang asal itu perlu dihuraikan. Jadi untuk peringkat awal, cubalah selamatkan diri, jangan kita cari contoh yang mengelirukan, ambil contoh yang terang. Contohnya macam la a'budu, itu dah tak confuse dah. La satu perkataan, a'budu satu perkataan yang kedua. Okey, alhamdulillah. Mad badal pula. Kita mute Ajidin, jangan dia pergi ke mad lazim pula. Haji dah mute sendiri. Ajidin, saya gurau je Ajidin. Ajidin nak jawab pun tak apa, insya-Allah orang boleh tambah. Okey, mad badal. Okey, silakan. Ajidin. Okey, mak badal boleh? Nanti saya kena bedal, saya takut Ustaz. Tak apa. Ini boleh tambah lagi ilmu kepada yang lain insya-Allah supaya tak. Ada orang nak bedal saya tak nak. Okey, mak badal macam mana kita nak kenal? Mak badal ditukar menjadi mad huruf hamzah. Asalnya terhimpun pada 2 huruf hamzah dalam satu kalimah. Betul tak? Betul, yang baca dalam buku tu betul lah. Tapi apa yang Ajidin faham yang Ajidin baca tu? Tak mau Ustaz. Lebih orang marah. Okey. Saya pernah sebut ringkas untuk kita nak menerangkan mak badal. Ringkas, ayat paling ringkas sekali. Macam mana? Siapa ingat? Amanu. Tak, itu contoh. Bukan. Penerangan kepada mak badal yang paling ringkas dalam dunia. Mak gantian. Okey, itu makna gantian. Cara kita nak mengenal. Kalimah. Bukan, itu masih panjang lagi. Lagi pendek. Ada saya sebut banyak kali juga dalam mak badal. Dia selepas huruf hamzah, Ustaz. Bukan. Ini semua waktu saya bagi tahu semua pen itu habis dawak ke ataupun pen itu terjatuh tengah meja ke. Terlupa nak tulis. Tak ada siapa tanda je. Oh, wow. Tanda sukun Ustaz. Bukan. Wow. Ya dengan wow. Dia saya pernah bagi satu ayat ringkas untuk menerangkan apa itu mak badal. Utuni. Itu contoh. Siapa yang nak cuba tadi? Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Mad badal berlaku bila kita baca wakaf. Kalau baca wasal tak jadi mad badal. Itu panjang. Itu sebahagian daripada syarahan. Kita baca kitab juga tu. Dia ada tulis, tapi dia tulis sebahagian daripada syarahan yang panjang. Huruf hamzah jumpa mad. Masih panjang lagi. Oh, masih panjang. Okey, sekarang ni. Okey, kita surrender. Okay, sekarang ni saya nak tengok pen. Ajidin, mana pen? Angkat pen. Baru nak cari. Okey, sekarang ni Ajidin tulis. Untuk mak badalnya, setiap hamzah dibaca 2 harakat. Oh, okey. Setiap hamzah dibacakan 2 harakat di dalam Al-Quran. Itu mak badal. Senang. Maknanya mana-mana hamzah yang baca 2 harakat di dalam Al-Quran. Setiap huruf hamzah dibacakan 2 harakat dalam Al-Quran. Itulah mak badal. Pada peringkat awal. Pada paling mudah untuk kita nak kenal. Mana-mana huruf hamzah yang kita baca hanya 2 harakat dalam Al-Quran. Mak badal, insya-Allah. Syabih badal mak badal ke asalkan badal lah. Barulah pergi kepada huraian yang tadi. Huraian yang asalnya 2 hamzah, hamzah yang keduanya mati, dibadalkan, ditukarkan hamzah itu kepada huruf mad yang sesuai dengan huruf yang sebelumnya. Kalaunya baris sesuai huruf sebelumnya, kalau baris sebelumnya itu baris atas, ditukarkan kepada alif, baris sebelumnya baris bawah ditukarkan bagi huruf ya, baris sebelumnya huruf baris depan ditukar kepada huruf waw. Itu syarahan yang panjang, tapi secara ringkasnya kalau kita baca dalam Quran, bila kita rasa a i u tu panjang, mak badal insya-Allah. Ya, ada tulis. Ada tulis. Ada. Salah baca. Salah baca. Okey. Kena tanda di situ.
Untuk nak memudahkan. Jadi untuk huraian panjang tu bila kita dah jadi kita dah mendalam, boleh hurai tambahan lagi mat badal tadi. Jadi qadar bacaan mat badal untuk hafs, untuk bacaan kita senang, 2 harakat sahaja. 2 harakat. Jadi kita baca je 2 harakat. Okey, amanu, imana, utu, semua itu mat badal. Utu. Okey, habis selesai mat badal. Mat lin? Mat lin ya dengan waw. Okey, ya dengan waw berbaris sebelumnya mati. huruf tu baris dari atas. Lagi? Satu lagi. Ya mati sebelumnya huruf di atas ataupun wa mati sebelumnya huruf di atas. Itu saja? Itu saja saya tahu. Kena tambah satu lagi. Selepasnya ada huruf mati disebabkan kita berhenti. Okey. Itu yang ketiga. Mesti kita kena matikan huruf yang selepas huruf waw dan ya berbaris mati sebelumnya baris atas. Yang ketiganya selepasnya mesti ada huruf berbaris mati disebabkan kita waqaf. Kalau kita tak waqaf, dia tak jadi mat, dia tak jadi apa. Itu yang tuan-tuan selalu sebut bacaan lin kan. Harful lin. Harful lin, ya. Jadi kalau kita lunak atau lembut gitu maknanya. Ya, betul. Kalau kita berhenti barulah namanya maddul lin, yang mana maddul lin qadar bacaannya ada 3 wajah. Qasrun, tawassutun dan isba' ataupun tul. 2, 4 ataupun 6 harakah. Tiga pilihan kita boleh pilih. Mana-mana satu ya. Habis. Contohnya Quraisy, Bait, Khauf. Itu semuanya mad lin belaka. Yaum, ba'da yaum. Okey, itu mad lin. Mad arid lisukun. Okey, mad arid lisukun. Dia senang je. Mad arid sukun kita samakan dengan mad asli. Sama je dengan mad asli, cuma bezanya selepas huruf mad ada huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Sama juga dengan mad lin tadi. Bezanya mad lin dia ada hurufnya, dia ada syaratnya sebelum huruf itu baris atas. Yang mad arid sukun dia sama dengan mad asli. Alif waw ya yang tak berbaris huruf mad, sebelumnya ada huruf sesuai dengan baris alif waw ya, selepasnya ada huruf mati disebabkan disebabkan kita berhenti. Jadi sukun. Dan bukannya hamzah. Huruf tu bukannya hamzah. Sebab kalau hamzah dah jadi mad wajib kan. Jadi selain daripada hamzah, maka itulah mad arid lisukun. Contohnya banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya mati. Ya huruf mad. Sebelumnya baris bawah. Selepasnya ada mim mati disebabkan kita berhenti. Kalau kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu dah tak jadi mad arid sukun sebab kita tak ada huruf selepas ya ataupun huruf mad itu huruf mati. Okey, habis. Mad lazim. Okey, sekarang ni mad lazim. Mad lazim terbahagi kepada 2, kalimi dan harfi. Setiap kalimi terbahagi kepada 2, muthaqqal dan mukhaffaf. Harfi pun terbahagi kepada 2, muthaqqal dan mukhaffaf. Ringkasnya mad lazim ini semua mad lazim ini 6 harakah belaka. Dia sebut mad lazim semuanya panjangnya 6 harakah. Untuk kalimi muthaqqal senang kita nak kenal, selepas tanda mad ada huruf berbaris dan juga sabdu. Untuk kalimi muthaqqal, perkataan yang selepas huruf mad ada tanda mad, ombak tu, selepas tanda mad tu ada huruf ada sabdu, hurufnya ada sabdu. Waladdallin, itu 6 harakat. Nak kena panjangkan 6 harakat. Selepas 6 harakat jangan terus kita sebut huruf yang selepas 6 harakat itu, kita nak kena sangkut sikit, gantung sikit bacaan kita untuk kita nak sabdukan, nak tasydidkan huruf yang sabdu selepas mad itu. Okey. Itu mad lazim kalimi muthaqqal, banyak juga dalam Al-Quran. Hati-hati bila kita jumpa kena panjangkan 6 harakat. Bagi mereka yang tak boleh panjangkan, cuba sepanjang-panjang yang kita dapat. Ada antara kita yang mana nafasnya memang tak cukup. Cukup-cukupnya untuk sebut mak yang biasa-biasa. Bila jumpa mad lazim, mengah sangat-sangat. Jadi kita cubalah yang seboleh mungkin kita baca sampai perkataan mad lazim. Bagi mereka yang kurang nafas lah sampai mad lazim itu, dan cubalah ambil satu perkataan sebelum mad lazim itu dan gabungkan dengan mad lazim. Mungkin bolehlah dengan cara itu. Mudah-mudahan Allah terima dengan cara yang terbaik itu.
Asalkan dalam lazim itu cuba bagi nampak panjang nafas kita tu. Contohnya kita ambil contoh yang mudah macam ghairil maghdubi alaihim lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, dah pendek sangat dah. Mungkin kita boleh buat macam ni. Ghairil maghdubi alaihim ambil waladdallin saja. Itu bagi nafas yang pendek, bagi nafas yang tak cukup. Jangan kita cuba nak habiskan satu ayat itu dengan nafas yang pendek. Sebab kita akan langgar banyak hukum-hukum tajwid. Biar kita terberhenti tempat-tempat yang tak sepatutnya, bukan maksudnya maknanya lebih baik kita sambung, tapi bagi nafas yang panjang tu bolehlah sambung. Bolehlah habiskan dalam satu nafas, tapi yang pendek ni tak boleh. Maknanya di sinilah kita boleh gunakan dalil Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita beribadah kepadanya setakat kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Allah perintah kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, tetapi kemampuan kita inilah batasannya, maka Allah terima seperti mana yang Allah perintahkan. Tak semestinya kita nak jadi macam qori-qori yang hebat-hebat, sebab mereka Allah dah bagi kelebihan, kita Allah bagi kelebihan juga, tapi dalam bab ini mungkin kita dibandingkan dengan mereka, kita tak cukup nafas. Jadi tak apa, kita gunakan setakat yang kita boleh. Jangan kita bagi alasan, saya tak cukup nafas, tak apalah, mat lazim saya 2 harakat je. Tak boleh ubah-ubah tajwid. Tajwid tetap 6 harakat bagi yang panjang nafas, pendek nafas. Cuma cara kita nak laksanakan bacaan tu. Cara kita nak membacakan itu, kita gunakan faedah yang paling selamat. Mana-mana yang adanya mad lazim, kita berhenti sebelumnya dan kita ambil satu perkataan sebelumnya dan kita patah balik dan kita teruskan untuk kita dapatkan. Tak dapat 6, yang penting nampak macam ada panjangnya pada perkataan itu, insyaAllah boleh selamat. Mad lazim kalimi mutaqqal selesai. Mad lazim kalimi mukhaffaf hanya 2 tempat dalam surah Yunus. Al-ana wa qad asaita, al-ana wa qad kuntum. Itu satu kalimah, ada satu contoh, 2 tempat di dalam Al-Quran untuk mad lazim kalimi mukhaffaf yang ringan, yang tak ada sabdu, yang kena baca 6 harakat. Jadi kita kena ingat itu contoh. Sebab dia tak ada tanda, dia ada tanda ombak saja. Selepas ombak tu dia tak ada tanda sabdu ke apa ke, sebab dia mukhaffaf kan. Cuma kita kena ingat contoh ni. Untuk kita nak bagi contoh kepada lazim kalimi mukhaffaf itu, kena ingat perkataan al-ana. Okey. Lepas tu ya juga waktu kita baca sendiri juga sama juga nak kena tanda. Mungkin tuan-tuan puan ada Quran sendiri, Quran khas untuk kita baca selalu, kena tanda. Kalau kita tak boleh ingat, kita nak kena tanda. Dalam surah Yunus itu kena baca 6 harakat. Okey, itu mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey, sekarang ni mad lazim harfi muthaqqal dan mukhaffaf. Saya serahkan kepada para hadirin dan hadirat untuk ambil bahagian pula. Saya rehat sekejap. Okey. Persilakan. Macam mana kita nak kenal mad lazim harfi muthaqqal dan mukhaffaf? Saja saya pilih yang paling susah dalam bab mad. Tadi suruh cerita pasal hukum mim lambat. Semua tunggu yang susah kan. Okey. Mad lazim harfi muthaqqal dan mukhaffaf. Dipersilakan. Okey, tak apa, cuba. Manalah tahu, insya-Allah kita boleh jawab dengan jelas dan tertibnya. Kita cuba setiap kali dibuka peluang, insya-Allah. Tak kira siapa. Muslimin dan muslimat dipersilakan. Ya, untungnya insya-Allah bila kita dah selalu beranikan diri, salah sekali, 2, 3, 4, 5, 10 kali kita salah, dan akhirnya insya-Allah kita akan betul. Bila dah betul, nanti seronoknya bila kita nak kongsi ilmu kita dengan siapa-siapa. Dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, dengan kawan-kawan kita kan. Itu ya seronoknya, kita dah boleh bercerita mad lazim harfi muthaqqal dan mukhaffaf. Antara yang dia payah. Macam urat-urat, apa urat pula? Dia macam huruf-huruf tunggal Ustaz. Dia tak boleh macam-macam, dia kena pasti terus. Kan adakah boleh dia ambil contoh macam sod tunggal? Okey, sekarang ni saya perlukan Haji Din kalau nak jawab. Okey, Haji Din ambil satu bahagian sebab mad lazim harfi terbagi kepada dua.
Muthaqqal dan mukhaffaf. Kalau Haji Din dah pilih muthaqqal, okey, macam mana kita nak kenal mad lazim harfi muthaqqal? Cuba cerita dari awal Yang sampai habis. musaqqal ini musaqqal muhaffaf musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal seperti inilah, seperti huruf seperti tak boleh. Contoh, Dia tak boleh contoh. seperti. Kan contoh walau Kejap. Okey, Haji Din rehat dulu. Kita bagi peluang Haji Sharif. Haji Sharif. Okay, Ustaz. Okey. Mad lazim harfi panjang biasa dengan huruf walaupun ini dibaca 6 harakat. Jadi kalau musaqqal berlaku pada awal surah, huruf-huruf muqatta'ah dibaca satu-satu huruf. Alif lam harus dieja lah. Lepas tu apa lagi ada 3 huruf alif waw ya, yang di tengah ada huruf mad. Okey. Yang 3 huruf yang boleh diidgham. Haji Sharif sekarang ni tengah menjelaskan muthaqqal harfi muthaqqal kah harfi mukhaffaf? Musaqqal. Muthaqqal, okey. Okey, teruskan. Okay, dibaca di awal surah huruf-huruf muqatta'ah. Okey, itu pertama contohnya. Jadi yang nombor 2 3 huruf alif waw ya yang ada di tengah huruf mad. Okey. Lam dengan mim. Yang ketiga huruf 3 yang boleh diidghamkan dengan huruf kemudian yang kemudian dibaca 6 harakat. Okey, contohnya? Yang contohnya tadi alif lam. Oi, berapa harakat dah? Tak kira. sampai hilang. Sampai hilang. Yang mana lam ke mim? Lam ke mim? Lam alif lam. Lam dia baca 6 harakat. Mim dia baca 2 harakat. Alif lam. Jadi okey, mim baca 2 harakat. Mim mana baca 2 harakat? Mim tu. Mim alif lam mim tu. Yang dibaca 6 tu lam je lah. Okey, lam, mim. Mim tak ada harakat. Mim tak ada harakat. Jadi dia sebenarnya perlu dieja. Jadi alif tu jadi mim tu okey. Ni alif lam alif lam dibaca 6 harakat. Okey. Di mim dibaca 2. Jadi lam alif lam 2, mim 6 harakat. Betul kan? Oh ni dah Haji Bashir dah giling-giling kepala. Okey, tak apa. Satu dan mencuba yang baik, satu percubaan yang baik. Okey. Tak apa. Ini kita boleh insya-Allah kita boleh menerangkan setakat yang kita faham. Walaupun insya-Allah kalau Haji Sharif baca, saya rasa mim tu Haji Sharif akan baca 6 harakat juga. Tapi mungkin waktu tulis, waktu nak buat nota tu kan, mungkin di situ kita baca balik apa yang kita tanda tu, kita kurang jelas di situ. Okey. Tak apa, kita nak terangkan macam ni. Saya tambah sikitlah yang Haji Sharif dah terangkan separuh tu, untuk kita nak jelaskan kepada diri kita dulu dan kepada yang lain berkenaan dengan hukum mad lazim harfi muthaqqal. Okey, jadi kita buat rumusan 1 2 3 4. Okey, yang pertamanya mad lazim harfi ni memang berlaku pada huruf-huruf muqatta'ah yang di awal-awal surah saja. Mesti nak kena sebut itu, clear. Sebab kita akan keluarkan ataupun kita akan ketepikan semua ayat-ayat yang selain daripada huruf muqatta'ah. Tak ada, jangan carilah, tak ada mad lazim harfi muthaqqal ataupun mukhaffaf. Hanya berlaku pada 21 ayat huruf-huruf ataupun awal-awal surah huruf muqatta'ah. Dan huruf-hurufnya 14 huruf je. Jadi tak apalah, itu tambahan penerangan. Kita yang pertamanya, kita kena pastikan mad lazim harfi muthaqqal dan mukhaffaf hanya pada awal surah yang dinamakan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yang kena baca satu persatu tadi, okey. Alif waw ya tadi. Okey. Alif waw. Saya boleh saya ulang Ustaz. Okey, boleh. Saya ulang alif perlu dieja. Jadi alif memang tak ada harakat Alif lam dengan mim mati kita baca 6 harakat. Lam
Jadi antara mim dengan mim tu ada idgham dua harakat. Dua harakat. Jadi mim dengan ketiga eja, mim ya dengan mim tu tu ada 6 harakat. Okey, baru terang. Baru terang. Okey. Tadi saya confuse. Okey, jadi ini sekarang ni Haji Syarif dah sebutkan semua hukum yang ada pada alif lam mim. Okey, sekarang ni kita perlu nak terangkan satu persatu. Kita ambil satu-satu dulu. Mak lazim kalimi muthaqqal dulu. Muthaqqal yang pertamanya hanya berlaku pada huruf muqatta' awal surah. Yang keduanya berlaku pada huruf yang ada 3 huruf yang di tengah-tengahnya huruf mad. Itu betul yang Haji Syarif sebut tadi. Sama ada lam, mim, nun, waw, apa semua yang huruf-huruf yang dibacakan 3 huruf tadi. Yang syarat yang ketiga yang mestinya selepas yang huruf 3 yang tengah-tengahnya ada huruf mat, selepasnya kita boleh idgham kepada huruf yang berikutnya. Contohnya lam mim, kita boleh idgham ke dalam huruf yang selepasnya. Macam mana kita nak idgham? Yang saya pernah tulis dulu, kalau kita sebut lam saja, lam alif mim, mim mati hujungnya. Lepas mim mati itu bertemu dengan mim. Lam mim. Bila ada idgham ke dalam huruf berikutnya yang huruf ketiga tu mim tu, maka lam tu mak lazim harfi muthaqqal. Sama juga dalam ayat tasim mim. Okey, sin kalau kita tulis sin ya nun kan? Sin ya nun, sin nun mati hujung. Lepas nun mati tu ada mim. Nun mati bertemu dengan mim, idgham juga. Okey, jadi sin itu mak lazim harfi muthaqqal. Okey, jelas itu je. Okey, pergi kepada bahagian yang kedua senang. Kita sambung cerita lagi untuk mak lazim harfi mukhaffaf pula yang tak ada idgham. Macam mim saja, nun saja, sad saja, ta. Huruf tunggal. Huruf tunggal dan huruf gabungan pun termasuk juga macam alif lam ra. Alif lam ra. Sebab lam mim mati bertemu dengan ra tak ada idgham, maka lam itu pun mak lazim kali harfi mukhaffaf sebab tak adanya idgham. Soalannya, apa beza dan apa faedahnya kita perlu tahu antara mak lazim harfi muthaqqal dan mukhaffaf? Beza dia musaqqal boleh diidghamkan dan kalau muhakkaf tak ada hukum idgham. Okey. Itu bezanya. Faedah apa faedahnya? Sukun dengan sabdu. Okey. Apa gunanya? Apa gunanya kita tahu beza antara muthaqqal dan mukhaffaf? Tahu. Apa untungnya kita? Untung baca lah. Dan apa ruginya kalau kita tak tahu? Sama je. Ruginya bunyi sumbang Ustaz. Dia macam ni. Kalau kita tak boleh bezakan antara muthaqqal dan mukhaffaf, mungkin boleh berlaku dengung idgham itu tak ada. Sumbang. Kita tak dengung sebab kita ingat asal tanda ombak di awal huruf muqatta kita panjangkan. Lepas tu bila dah sin panjang, mim pun panjang juga. Antara sin dengan mim tu yang ada 2 harakat kita tak adakan. Kita tak dengungkan. Antara alif lam mim kan, alif lam mim, kadang-kadang kita lam tu 6 harakat, mim 6 harakat. Antara lam dengan mim tu ada 2 harakat di situ dengung. Kita tak dengungkan. Jadi di sinilah bezanya dan untungnya, faedahnya, gunanya kita tahu yang mak lazim harfi muthaqqal selepasnya mesti nak kena dengung dulu 2 harakat baru kita masuk ke mat yang huruf yang berikutnya. Alif lam mim. Sebelum mim tu ada itu 2 harakat yang itu 2 harakat Habis macam ini huruf ni yang kaf ya ain sad. Itu apa Ustaz? Musaqqal juga itu ikut suku aja dia lah. Dia nak musaqqal kan mukhaffaf. Dia. Nanti okay, saya cuba. Okey. Ini pasal ini pun ada macam panjang Okey. Okey. Huraian dia macam kaf alif fa. Betul? Okey. Terus habis ha alif. Okey, kaf tu huruf hukum apa kaf?
Kaf ni hukum mak lazim. Mak lazim apa? Lazim harfi musaqqal. Tu Haji Anwar tengah tengok tu. Haji Anwar, Haji Abdul Rashid tengah tengok tu. Ayolah, nanti tak apa, dia orang gosak saya no problem. Dah tebas sangat Ustaz. Okey, Haji Syarif baru sebut selepas pada untuk musaqqal, selepas pada panjang 6 harakat kena ada idgham. Kaf haya ada idgham ke? Kaf lepas pada kaf ada idgham tak? Kaf ha alif ya alif ni dia mat tapi tapi jawab dulu soalan saya tanya ni. Kaf ha ada idgham tak lepas pada kaf tu? Saya teka je ada. Ada. Kalau ada idgham maknanya kita memasukkan. Macam mana kita nak masuk kaf ke dalam ha? Dia tak boleh berlaku, tak pernah berlaku dan tak akan berlaku. Okey, kalau tak ada idgham maknanya Haji Din dengan yakinnya kena jawab mak lazim di situ harfi mukhaffaf saja. Mukhaffaf ringan saja dia sebab tak ada idgham. Betul yang ain dengan sad. Ain ya nun, ain tu 6 harakat. Sad alif da belakang dia ada qala. Sad. Sad tu hukum apa? Itu sama juga musaqqal. Musaqqal lagi macam mana? Muhaffaf. Sorry muhaffaf. Dah hujung ayat dah tak ada dah musaqqal. Kalau gitu tak kena semua. Okey, sekurang-kurangnya Haji Din boleh jelas boleh dapat pencerahan huruf-huruf yang tak adanya idgham selepas huruf-huruf muqatta'ah yang tak ada idgham selepasnya maknanya itu mukhaffaf. Yang ada idgham, yang ada dengung tu, dengung idgham saja, dengung lain tak boleh, dengung idgham saja itu hukumnya mukhaffaf. Okey, kita sambung. Kita ada tajuk baru kita nak masuk juga malam ni insya-Allah. Okey. Berikutnya maksilah tawilah dan maksilah qasirah mungkin kita ringkaskan. Maksilah tawilah dia sama, maksilah qasirah dia sama dengan huruf dengan mad asli. Sama dengan mad asli cuma mad aslinya maksilah ni, maksilah qasirah hanya dikhususkan untuk ha hi dengan hahu ha dhamir. Jadi dia khususnya lah. Kalau mana ha hi dengan hahu dalam Al-Quran dinamakan maksilah qasirah sekiranya selepasnya tak ada hamzah. Okey, tak ada hamzah. Okey, kalau ada hamzah dia akan jadi maksilah tawilah. Ha hi kalau ada hamzah hi hu bukan ha hi hi hu kalau ada hamzah selepasnya hukumnya mad silah tawilah. Qasirah 2 harakat, tawilah dia sama dengan mad jaiz munfasil baca 4 ataupun 5. Wa indahu ummul kitab inna rabbahu kana alaihi wakil alaihi. Okey, lepas tu adalah dikecualikan semua tu kita dah belajar dan kita dah terangkan insya-Allah. Okey. Mad iwad, mad ganti, kita ringkaskan juga. Mad iwad ini berlaku pada waqaf. Ketika kita waqaf, mana-mana huruf yang adanya tanwin, bila kita waqaf dengan mad iwad, kita gantikan tanwin itu dengan huruf mad. Hakima, ma'a, syai'a, dan kecualikan khasyiatan, ta marbutah tak diiwadkan, tak digantikan. Mad tamkin yang kita ringkaskan juga an-nabiyyin huyyitum berlaku yang ada sabdu yang ada sabdu huyyitum an-nabiyyina itu mad tamkin untuk kita nak tamkinkan, kita nak pastikan bunyikan ya yang bersabdu dalam perkataan yang adanya huruf ya bersabdu. Dan kita dah jelaskan bab mak tamkin ni ada berlaku pada huruf waw juga, itu semua dalam kelas yang last sekali. Dan lam syamsiyah, lam qamariyah pun kita dah jelaskan. Alhamdulillah. Saya nak ringkaskan semua ni sebab kita malam ni kita nak masuk dah pukul 10. Tak sedar tengok jam dah pukul 10 dah, belum masuk lagi tajuk baru. Okey. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan kita tangguhkan di akhir pembincangan kita insyaAllah. Okey, untuk tajuk baru malam ni waqaf dan ibtida. Dah sampai ke tajuk kemuncak. Bukan kemuncak lagi lah, tajuk yang betul-betul kita perlukan setiap kali kita membaca Al-Quran.
Dan saya rasa tajuk wakaf ibtidah ni tak cukup satu kelas. Kita perlu mungkin 2, mungkin sampai 3 kali kita berjumpa, mungkin baru kita habis. Sebab kita nak detailkan sikit supaya insya-Allah setiap kali kita baca Al-Quran, cara kita nak baca, cara kita nak berhenti, cara kita nak mula semula, kita dapat sedikit sebanyak. Walaupun kita tak dapat sepenuhnya, sedikit sebanyaknya, walaupun sedikit pun dah cukup. Sedikit pun dah cukup dah. Jadi sebelum kita nak masuk ni, saya nak cek dulu lebih kurang sejauh mana kita kenal wakaf dan ibtidah. Okey, pengertian wakaf dan ibtidah. Wakaf maknanya berhenti, ibtidah kita mulakan semula. Ibtidah kita mulakan semula kan. Okey. Jadi sejauh manakah wakaf dan ibtidah yang kita tahu selama ini, yang kita tahu dalam bacaan kita ini, macam mana kita nak kenal wakaf dan ibtidah itu? Okey, boleh terangkan sedikit? Okey, wakaf dan ibtidah macam mana? Berhenti tengah-tengah tengah-tengah ayat Ustaz. Okey, macam ni. Soalannya macam ni. Mungkin soalan tak jelas. Soalannya macam apa yang ada dalam fahaman kita bila kita baca Al-Quran Al-Karim dan kita nak tahu macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak mula semula. Apa yang ada dalam fahaman kita? Apa yang ada? Tanda waw Ustaz. Kalau nak mulakan dengan waw ataupun fa, summa, hatta, au, am, walakin. Okey, itu Bal. Itu huruf. kalau kita nak mula huruf-huruf yang dimulakan Ustaz. Okey, maknanya kalau kita berhenti, kita nak mulakan balik, kita cari huruf-huruf tadi. Huruf-huruf yang ini. Betul. Okey, ini sebahagian kecil dalam bab wakaf dan ibtidah yang besar, yang luas ni. Itu sebahagian kecil sangat. Okay. Dan mungkin kalau saya yang bagi huruf-huruf itu, saya akan ulang lagi. Huruf itu sebenarnya hanya membantu kita untuk selamat Napasan sahaja. kita. Dan juga dia tak semestinya betul 100%. Dan juga dengan cara huruf tadi, dia boleh kadang-kadang berlaku kesalahan juga dengan kita mulakan dengan huruf waw, dengan huruf fa, dengan huruf summa. Kadang-kadang salah kita mula dengan huruf waw. Ada nanti saya tengok contohnya. Dan salah itu salah yang sangat-sangat bercanggah dan salah yang sangat berat. Jadi dalam kita belajar wakaf ibtidah ni kurang-kurangnya kita tahu dan insya-Allah membantu kita lah dalam bacaan. Okey. Boleh siapa lagi nak cuba tambahkan lagi apa yang kita kenal bab wakaf ibtidah ni? Tanda-tandanya Ustaz. Tanda-tandanya. Okey, macam mana? Kan kalau macam ini wakaf lazim, wakaf yang dimestikan. Kalau dia ada tanda mim wakaf lazim, mana kena berhenti. Macam gitu. Okey. Betul. Ada wakaf jaiz. Itu okey, maknanya kita pernah belajar lah. Kalau dah sebut cara tu maknanya pernah kita belajar, alhamdulillah. Okey, cuma belum kalau itu sahaja jawapan, mungkin kita belum kenal betul-betul lah bab wakaf ibtidah, insya-Allah. Saya cek kejap saya nak buka contoh yang sebab kebanyakan kita huruf waw, kita akan suka cari huruf waw. Kadang-kadang saya perhatikan baca qari'ah kita, kadang-kadang huruf waw itu di awal bacaan dia akan patah balik, dia cari huruf waw juga. Padahal ada beberapa tempat yang dia berhenti tu dia boleh sambung terus dan dia boleh patah balik 1 2 3 perkataan, tapi dia sanggup cari huruf waw yang jauh yang dia nak patah balik untuk baca waw. Dan bukan semua waw itu selamat untuk kita patah balik. Contohnya
Okey, dalam surah Al-Mumtahinah. Sebenarnya banyak tapi saya dah jumpa yang ni. Saya tingkat. Ini sebagai mukadimah dulu, kita nak kenal yang waw ini sebenarnya bukan semua waw boleh kita patah balik. Okey, contohnya dalam surah Al-Mumtahinah. Ayat pertama surah Al-Mumtahinah. Saya dah buka. Okey, tengok ayat pertama, baris yang kedua. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ni ayat ni panjang, ayat satu banyak. Okey, kalau katalah kita berhenti sini Cara bacaan kita biasa ni, ini nafas orang sederhana macam saya lah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu. Agak-agak saya nak patah balik ambil mana? Cari waw lah. Cari waw kan? Antuk minu, Ustaz. Antuk minu. Okey. Tak apa. Selalunya kita akan cari waw lah. Wa iyyakum, Ustaz. Wa iyyakum. Selalunya cari waw kan? Okey. Wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Makna apa wa iyyakum kalau kita patah balik ambil waw saja? Di sini ayatnya wa iyyakum an tu'minu, dan hati-hatilah kamu beriman dengan Allah. Dia pergi makna yang sangat-sangat bercanggah, padahal kafaru, mereka itu kufur. Mereka itu kufur bima ja'akum, dengan apa yang didatangi ataupun diturun kepada Nabi Muhammad daripada kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa mereka itu akan halau kamu, mereka itu akan memusuhi kamu untuk mereka itu nak menolak kebenaran tadi. Wa iyyakum an tu'minu, dan mereka itu akan menghalau Rasul dan pengikutnya. Wa iyyakum maknanya pengikut-pengikut Rasul. Tapi kalau kita ambil wa iyyakum saja, makna dia akan berubah. Dia kata, dia akan jadi makna, dan berhati-hatilah bahawasanya kamu beriman dengan Allah, yang mana Allah itu Tuhan kamu. Okey, ini saja sebagai mukaddimahnya, bukan semua waw itu selamat. Jadi berhati-hati kalau mereka yang suka mencari waw itu tak semestinya. Jadi sebenarnya sebelum kita nak masuk dalam tajuk ni, sebenarnya kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, iaitulah bahasa Arab dan memahami isi kandungan ayat suci Al-Quran. Waqaf ibtida' kalau kita akan bahaskan dalam mana-mana kitab tajwid, terjemahannya dari kitab-kitab Arab. Dan rata-ratanya kitab Arab ini dikarangkan kitab tajwid bab waqaf ibtida' untuk orang Arab, yang mana orang Arab itu sedia maklum faham dengan Al-Quran, faham pada ayat dasar Al-Quran, maknanya sekali baca tu mungkin boleh faham, boleh bukan tafsir lagi, tetapi dengan secara kasar-kasarnya orang Arab ni selalunya boleh faham dah satu level ataupun satu lapis makna suci Al-Quran ini. Jadi itulah, bila kena kepada kita yang belum menguasai bahasa Arab, kita tak boleh ikut. Kita nak belajar tajwid, kita tak cukup dengan kadar kita faham apa yang ada dalam bab tajwid waqaf ibtida' ini. Jadi di sini kita perlu satu usaha lagi, macam mana kita nak cari bab-bab yang selamat, dan cara itu memang kita tak boleh selamat secara seluruh, tapi sebahagiannya insya-Allah boleh menyelamatkan kita. Dan sekiranya berlaku macam waw tadilah, mungkin banyak dah ustaz-ustaz, guru-guru, cikgu-cikgu Quran kita, dia suruh kita cari waw. Tak apa, itu antara cara yang paling selamat. Sekiranya tak selamat juga, beberapa tempat sahaja dalam Quran kalau kita ambil waw macam tadi berlakunya, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala terima dan maafkan kelemahan kita yang kita tak dapat nak memahami Arab, tak dapat nak menguasai bahasa Al-Quran dan makna Al-Quran, supaya kita boleh patah balik. Semalam ada satu kelas malam dengan muslimat,
dia baca bahasa Arab, doa bahasa Arab, cara wakaf ibtida berhenti dia tu salah. Tapi bila dia baca terjemahan, dia tahu pula nak berhenti di mana dalam bahasa Melayu tu. Itu bukti yang nyatanya bila kita faham bahasa, kita akan berhenti dalam bahasa Melayu tu ikut tempat yang sepatutnya. Dia berhenti tu berhenti tempat yang betul. Tapi dalam bahasa Arab, kita tak tahu nak berhenti di mana, ikut nafas kita. Nafas kita sampai mana, sampai situlah baca kita. Jadi itulah kelemahan kita, nak buat macam mana, kita tak boleh nafikan dan kita kena serahkan keadaan itu. Jadi dalam wakaf ibtida insya-Allah yang kita akan kongsi bersama ini, kita cubalah faham bersama setakat kita mampu dan kita akan cuba tambah lagi cara macam mana kita nak, macam Haji Syarif sebut tadi, huruf-huruf yang kita kena cari. Kesimpulannya paling selamat jangan kita berhenti terus, jangan kita berhenti terus. Itu je. Bila kita terus banyak lagi salah daripada kita patah balik. Okey, ini kesimpulan dan mukadimah secara awalnya untuk kita nak masuk ke dalam wakaf dan ibtida. Agak pening sikit, tapi pening ke tak pening, itulah wakaf dan ibtida yang kita akan belajar ya. InsyaAllah kita belajar ikut buku dulu dan kita akan faham, cuba faham satu persatu. Okey, kita tengok. Yang pertamanya, wakaf. Ma ma'na al-waqf? Ma ma'na waqaf? Waqaf bukannya wakaf barang kita, bukan wakaf harta. Wakaf ini yang ada kaitan dengan bacaan Al-Quran di dalam hukum tajwid. Artinya wakaf pada bahasa berhenti ataupun kita menahankan nafas kita. Kita berhenti bacaan kita. Kita stop bacaan itu wakaf. Menurut ilmu tajwid ialah kita berhenti bacaan dengan masa yang sekejap untuk bernafas sahaja dengan niat hendak menyambung bacaan semula. Maknanya kita berhenti itu memang kita nak sambung baca lagi. Bukan berhenti tutup terus, tidak. Itu wakaf juga tapi berhenti tutup terus. Itu wakaf. Ini wakaf tapi nak sambung. Hanya kita berhenti sekejap, nafas kita tak cukup. Itu maknanya wakaf. Okey. Ibtida pula, makna ibtida pada bahasanya kita bermula, kita memulakan. Dalam bahasa ilmu tajwid, kita sambung semula bacaan setelah kita berhenti tadi. Jadi kita berhenti, wakaf, kita ibtida, kita sambung semula. Sama ada kita sambung terus ataupun kita mula beberapa kalimah yang kita dah baca tadi untuk kita nak sambung bacaan semula. Ini semua bahasanya dalam Al-Quran ya. Kita nak baca Al-Quran saja. Bahasa baca-bacaan yang lain tak kiralah nak wakaf, nak ibtida, itu terpulang masing-masing. Okey, ada satu istilah lagi namanya saktah. Yang saktah ini maknanya apa? Yang huruf sin dalam Quran tu memutuskan bacaan tanpa bernafas dan sambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Berapa ayat suci Al-Quran ada tanda sin kecil tu, kita berhenti tapi kita tak bernafas, dengan nafas yang sama kita sambung semula. Itu namanya saktah. Kita kenal istilah-istilah dulu. Tadi waqaf, lepas tu ibtida, lepas tu saktah. Okay, boleh kenal semua ya. Yang terakhirnya qata'. Qat'ul qira'ah, qat'un nafas, iaitulah berhenti bacaan dengan masa yang lama serta tidak berniat untuk menyambung semula. Maknanya sadaqallahul azim, itunya qata'. Dalam bahagian waqaf ibtida, bila kita dah sadaqallahul azim ataupun tak baca sadaqallahul azim pun, kita dah berhenti dengan niat kita dah tak nak sambung lagi bacaan, itu namanya qata'. Jadi yang kita nak bahas dalam tajuk tajwid kita ini adalah sama ada waqaf dan ibtida. Macam mana kita nak waqaf, berhenti itu, dan macam mana kita nak ibtida. Okey, ada bunyi suara kipas. Kita mute dulu sekejap. Jadi siapa-siapa yang nak bertanya, nak sambung, nak bagi maklumat, sila unmute ya, insya-Allah. Okey. Jelas tak istilah ni? Waqaf dan ibtida Kita nak berhenti dalam bacaan tu macam mana kita nak berhenti dan kita nak sambung semula. Kita nak ulang bacaan, kita nak sambung bacaan itu. Sama ada kita nak sambung terus tempat yang kita berhenti ataupun kita nak patah balik beberapa ayat, beberapa perkataan untuk kita nak sambung semula bacaan tu. Itu namanya ibtida. Okey, penting ataupun tak penting? Sangat-sangat penting. Sebabnya tadilah ada ayat-ayat Al-Quran pendek, ada ayat-ayat Al-Quran panjang, ada ayat Al-Quran sangat panjang sampai satu muka surat, surah Al-Baqarah kan. Kalau kata tak penting, macam mana kita nak baca ayat itu? Dan kita kena faham dan kita kena tahu ayat-ayat Al-Quran dia ada sambung menyambungnya, dia ada kesinambungan dia ada kait mengaitnya. Jadi kalau kita tak sambung, jadi tak sempurna makna.
Kalau kita kerat-keratkan, kita putus-putuskan, kita wakaf, kita putus-putuskan, dia tak sempurna makna. Dan dia boleh pergi kepada makna yang berlainan, makna yang bercanggah, dan wal'iyazubillah boleh pergi kepada makna yang boleh merosakkan akidah. Sampai tahap itu. Kadang-kadang kita ni tak ada masalah, kita pun entah tak tahu pun maknanya. Tapi cara bacaan kita itu boleh pergi kepada makna itu sangat-sangat tak sesuai kalau kita berhenti. Laqad kafarallahu alladhina laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqir. Sesungguhnya Allah itu fakir. Berhenti di situ. Kan? Kita ni tak ada masalah, kita pun bukan tak terfikir makna itu, tapi cara kita berhenti itu boleh membawa kepada makna yang sangat-sangat tak sesuai. Kan? Qalu ittakhadallahu walada. Kita tak baca qalu, kita baca ittakhadallahu walada. Allah tu ada anak. Kan? Padahal waqalu, mereka itu berkata, itu akidah yang orang-orang yang sesat. Itu bahayanya kalau cara bacaan kita, cara wakaf kita tak betul, cara ibtidah kita tak betul, maka dia boleh pergi kepada makna yang sangat-sangat bahaya dalam bab makna sempurna ataupun bab makna yang akan rosak ataupun bab makna yang akan bercanggah dengan ajaran dan juga dengan akidah. Ini macam mana kalau dah itulah seberat itu akibat cara bacaan kita salah, wakaf kita salah, ibtidah kita salah, macam mana dengan bacaan yang sekarang ini, tak kira siapalah, bila baca terus kita tak tahu apa-apa pun. Kita tak tahu apa-apa pun makna yang kita baca tadi. Kita tak tahu makna dia, kita tak tahu betul tak betul cara bacaannya. Jadi dari situlah saya nak ajak kita sama-sama faham bahawasanya bab wakaf ibtidah ini sangat-sangat penting. Kalau kita tak menghalusi ataupun kita tak ambil faham walaupun sedikit, nanti kita akan kosong sahaja. InsyaAllah Allah maafkan kita. Allah maafkan kita. InsyaAllah. Saya yakin sangat-sangat Allah maafkan kita. Selagi mana kita usaha belajarlah. Tapi kalau kita langsung tak belajar, kita akan rasa rugi sangat. Kod-kod dalam bacaan kita banyak kita melakukan perkara-perkara tadi. Contohnya yang makna dia akan terbalik, maknanya akan pergi kepada makna yang tak sepatutnya kan. Kita tak sedar sebenarnya tapi berlaku pada bacaan kita. Minta maaf lah dalam bab tahsin kita, dalam kelas-kelas kita sangat-sangat banyak, masih banyak lagi tapi tak mampu untuk kita nak memperbetulkan tanpa kita tahu apakah itu wakaf ibtidah, dan sebenarnya yang kita tak mampu lagi sebabnya kita memang tak faham. Itu punca yang asasinya. Tapi tak apalah, walaupun kita tak faham, itu nak buat macam mana, itu ketentuan Allah. Yang paling tidaknya kita cuba faham setakat yang boleh dalam bab wakaf ibtidah, dan kita cuba usaha elakkan perkara-perkara, beberapa perkara yang cuba kita terangkan dalam kelas-kelas ini, dan dengan cara itu insya-Allah sekurang-kurangnya, kalau tak semua kita selamat, sekurang-kurangnya sebahagian kita insya-Allah kita boleh selamat insya-Allah. Okey. Kalau nak tanya soalan Ustaz. Okey, silakan. Ada sebaiknya macam Quran ni yang ada dengan terjemahannya, yang Quran yang ada terjemahan yang sebaik-baiknya Ustaz. Okey, nak kata sebaik-baiknya tidak juga. Dia mungkin membantu dapat membantu kita membantu yang dengan terjemahan. Tapi Razali kadang-kadang yang terjemahan ini dia perlu kepada satu langkah lagi, adakah terjemahan itu tepat dengan maksud tafsir Allah. Sebab banyak terjemahan hanya dia tukar bahasa sahaja. Terjemahan namanya terjemah, bukan tafsir. Dan Al-Quran dia perlu kepada tafsir, dia perlu kepada apa huraian kata-kata ulama. Dan tafsir Quran, tafsir ayat suci Al-Quran, dia perlu kepada tafsir ayat yang menafsirkan ayat. Kalau tak ada ayat menafsir, hadis menafsirkan ayat. Jadi banyak lagi proses untuk kita nak keluarkan makna dan juga kehendak ayat-ayat yang kita baca. Tapi tak apa, sedikit boleh membantu. Kurang-kurangnya dia boleh memberi gambaran apa makna ayat itu secara keseluruhan. Contohnya macam Laili malam ke, jadi dia ada terjemahan je malam. Betul. Cuma untuk nak selamat kita wakaf ibtidah, saya rasa belum cukup lah.
Okey, Kita terima perlu kasih. wakaf ibtidah, kita perlu juga insya-Allah kita nakkan Betul. kepada apa tanda-tandanya insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ada apa-apa lagi? Terus kita masuk bahagian yang kedua. Selepas pada kita kenal istilah bab wakaf ibtidah, kita masuk bahagian yang kedua, insya-Allah kita cuba faham apakah itu bahagian-bahagian wakaf dan ibtidah. Kalau dalam nota saya ni, bukan nota saya pilih sebab dah ada dah ada dalam online, senang kita nak share screen ni. Tanda-tanda wakaf dan bahagiannya. Yang pertama wakaf tam. Kita tengok dia tulis sini berapa. Wakaf tam, kafi, hasan, qabih. Ada 4. Sebab banyak-banyak kitab, banyak lagi kitab-kitab tajwid membahagikan kepada banyak lagi jenis bahagian-bahagian wakaf. Jadi dalam bahagian ini, dalam nota ini dia pilih 4 bahagian. Yang pertamanya wakaf tam. Okey, sebelum kita masuk satu persatu, follow saja. Ingat, dengar saja, kalau faham, kalau tak faham tanya. Nanti kesimpulan yang hujung kelas ataupun kelas yang akan datang, kita nak carikan macam mana nak membantu kita-kita yang tak faham Arab ni untuk kita selamat dalam bab wakaf dan ibtidah. Jadi untuk kita faham tam ke kafi sebenarnya tak cukup lagi, tapi tak apa, cuba faham dulu. Wakaf tam makna apa? Tam wakaf itu maknanya berhenti, tam maknanya sempurna ya. Sempurna yang berhenti yang sempurna. Macam mana? Apa dia punya tanda-tandanya? Tam itu memberhentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna maknanya dan tidak tergantung lafaz dan maksudnya pada kalimah yang berikutnya. Tengok dalam bahasa Melayu pun dah diterjemahkan. Mana-mana ayat yang kita berhenti, maknanya dah sempurna. Dari segi lafaznya pun dah sempurna. Kalau sebut makna ayat yang kita berhenti tu dah cukup sampai situ. Habis cerita, dah nuqtah di situ, ada titik sudahnya situ makna. Dan tak ada kaitan dengan ayat yang selepasnya. Tak ada makna kaitan yang rapat. Kalau kita tak sambung, tak ada kena-mengena pun dengan ayat yang berikutnya. Itu maknanya wakaf tam. Tapi satu lagi, lafaz pun. Lafaz, kalau sebut lafaz ni bahagian bahasa Arab lah, bahagian i'rabnya, bahagian nahunya, yang itu lagilah pening kepala. Dah makna pun kita tak faham semua. Bab i'rabnya, bab nahunya, baris atas, baris depannya, apa semua, kenapa baris atas, kenapa baris depan, semua tu, itu satu ilmu yang dalam lagi. Pun kita nak kena, kalaulah kita nak betul-betul menguasai bab wakaf tam, kafi, hasan, qabih ni, kita kena kenal makna, kena kenal hukum ilmu-ilmu alat tadi, ilmu nahwu dan ilmu saraf semua tu. Jadi lagilah payah bagi kita sebenarnya. Tapi tak apa, kita ambil makna dulu. Makna tam itulah dia. Mana-mana ayat yang kita berhenti yang tak ada kaitan dengan ayat yang selepasnya dari segi makna dan lafaz. Tak ada kaitan. Maknanya cukup berhenti di situ. Itu dinamakan wakaf tam. Dan di sini dia tunjuk, dia kata untuk mudahnya, mana-mana yang tanda mim dalam Al-Quran, ada tanda mim kan? Tanda mim bukan tanda mim iqlab, mim saja. Yang tak adanya huruf ba, yang tak ada nun mati dan tak ada mim mati bertemu dengan ba tu. Tanda mim itu kita kena berhenti. Istilahnya wakaf lazim. Wakaf lazim dalam Al-Quran, kita kena berhenti. Jangan kita sambung sebab itu berhenti yang sempurna kalau kita berhenti. Iaitu dengan memberhentikan bacaan pada wakaf tersebut dan memulakan bacaan pada kalimah seterusnya. Contohnya dalam surah Al-An'am, innama yastajibul ladzina yasma'un. Kalau kita tengok di sini ada mim kecil. Ada mim kecil atas nun yasma'un, berhenti di sini. Wal mauta yab'athuhumullah. Kita sambung terus, tak perlu kita nak patah balik sebab mim ini dah sempurna makna dia. Ini antara contoh wakaf tam di tengah-tengah ayat, dan wakaf tam boleh berlaku di akhir-akhir ayat, dan tak semua akhir ayat itu wakaf tam. Ada akhir ayat walaupun dah ada tanda 1, 2, 3 tanda-tanda ayat itu, ada ayat bahagian-bahagian kalau kita sambung pun elok maknanya sebab dia ada kaitan dengan dari segi makna. Kan pernah saya sebut dalam tahsin kan, untuk kita dapatkan kedua-dua wakaf dan wasal. Antara contohnya dalam surah Al-Baqarah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allahum yatafakkarun. La'allahum yatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Itu antara tempat yang boleh kita sambung sebab dia ada kaitan rapat
dengan ayat yang berikutnya. Tak perlu tunjuk, saya dah mungkin ada antara kita dah tunjuk, dah tanda dekat Al-Quran. Saya nak cerita di sini, tak semua hujung ayat itu waqaf tam. Maknanya kalau kita sambung pun insya-Allah baik juga dari segi makna. Tapi selalunya kita nak berhenti juga untuk semua ayat, sebab setiap kali kita berhenti dapat pahala berhenti. Al-wuquf ala ra'sil ayat sunnah, berhenti pada setiap hujung ayat adalah hukumnya sunnah Nabi SAW, dapat pahala. Tapi mana-mana ayat yang kita faham ataupun diberitahu, kalau kita sambung dengan ayat yang berikutnya, lagi cantik, sangat cantik makna dia, maka kita berhenti dan kita patah balik, kita sambung. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam surah Al-Masad, kalau kita ikut cara bacaan dulu-dulu, guru-guru kita, guru-guru Al-Quran selalu mengajarkan kita untuk sambung wamra'atuh tu, sasla naran dzata lahabin wamra'atuh. Selalu sambung situ. Memang dari segi makna dia cantik, sebab yang akan masuk ke dalam neraka itu bukan Abu Lahab seorang, isterinya pun kerjasama juga untuk nak mengacau dakwah Nabi, dengan menghalau dakwah Nabi dan juga menghalang dakwah Nabi itu. Dakwah Nabi SAW, macam-macam cara dia menyakiti Nabi SAW, dia dengan isterinya bekerjasama. Jadi sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu, dan isterinya kena masuk sekali juga. Tapi kalau dalam keadaan itu jangan kita selalu sambung terus. Kita nak juga berhenti. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Berhenti dan kita boleh patah balik dan sambung. Ini antara contoh yang waqaf tam ini boleh berlaku pada tengah-tengah ayat yang ada huruf mim kecil, dan di akhir ayat kebanyakannya waqaf tam, dan ada juga bukannya waqaf tam, ada juga waqaf yang selain tam. Okey. Tak apalah kalau berat sangat, kalau rasa tak berapa faham pun tak apa. Dengar dulu, insya-Allah, minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk kita faham. Sebenarnya kita nak habiskan bacaan ini sebab kita nak buat kesimpulan macam mana kita nak selamat daripada waqaf dan ibtidah yang tak elok tadi. Okay, tapi kena habiskan juga bagi mereka yang nak berminat untuk faham tam kafi hasan ni, insya-Allah kita cuba jelaskan. Okey, setakat yang saya mampunya tadi, waqaf tam itulah ceritanya. Bacaannya sempurna dan tak ada kaitan lafaz dan makna dengan ayat yang berikutnya. Okey, waqaf yang kedua, bahagian yang kedua iaitulah waqaf kafi. Waqad kafi maknanya waqaf memadai. Kafi ni memadai. Berhenti yang memadai. Iaitu memberhentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna lafaznya, tetapi tergantung maknanya. Maknanya tergantung dengan lafaz yang berikutnya. Dari segi lafaznya okey dah, tapi maknanya ada kaitan. Kalau kita sambung dengan yang berikutnya lebih baik sebab ada kaitan dari segi makna pula. Okey, kalau kita tengok di sini dia kata dia nak memudahkan bagi kita, selalunya dia kata untuk waqaf kafi ini diberi tanda qaf lam ya ni, qili ni. Dan banyak dalam Quran qili. Ini kalau kita ada tanda qili ini, kalau kita berhenti itu waqaf kafi tu, waqaf kafi. Dan makna waqaf kafi ini kita berhenti lebih utama. Dan kita boleh wasal, boleh kita teruskan juga, tapi berhenti lebih aula. Lebih baik kita berhenti daripada kita sambung. Contohnya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Berhenti di sini. Ayatih, di sini tak ada tanda. Dalam Al-Quran insya-Allah ada tanda qili, qili qaf lam ya tu namanya qili. Jadi kalau kita berhenti lebih baik wallahu alimun hakim, terus kita sambung dengan ayat yang selepasnya. Tapi kalau kita nak sambung terus pun boleh juga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Itu waqaf kafi. Dan kafi ini pun sama juga macam tadi, di akhir ayat pun boleh berlaku. Macam saya bagi contoh tadilah. Kadzalika yubayyinullahu lakum So satu contoh lagi dalam surah An-Nur. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Okey, saya bukakanlah. Dalam surah An-Nur,
dia berlakunya waqaf kafi di tengah-tengah, di akhir ayat. Di akhir ayat yang mana kita boleh sambung dengan ayat yang berikutnya. Dia ada kaitan dari segi maknanya. Okey, kalau tengok sini ayat 36 surah An-Nur. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Berhenti dah 36. Tapi kalau kita sambung wal asali rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Makna dia sangat cantik kalau kita sambung. Jadi untuk dah dapatkan dua-dua pahala, kita berhenti bil ghuduwi wal asal. Lepas tu patah balik bil ghuduwi wal asali rijalul la tulhihim tijarah. Ini antara waqaf kafi yang berlaku pada penghujung ayat yang mana kita boleh sambung dengan ayat berikutnya sebab dia ada kaitan rapat dengan makna ayat itu. Okey. Okey, semua diam belaka. Tengah khusyuk dengar. Memang berat untuk kita faham. Nak ada makna pula, nak lafaz pula. Tapi tak apa, kita biasakan diri dengar dulu. Jadi kesimpulan kafi tadi yang tanda qili, kita berhenti lebih baik daripada kita wasal. Okey, cuba kita cari dalam Quran, minta maaf, kita cuba cari satu contoh yang ada tanda qili untuk waqaf kafi. Siapa-siapa boleh jumpa, bagi tahu muka surat dengan nombor ayat. Senang kita boleh contohkan dan kita boleh bagi tahu, okey, ini waqaf kafi namanya. Surah Ma'idah, Ustaz. Okay. Ayat pertama, baris kedua. Okey. Silakan baca. Saya ambil Bahagian yang keterus ya. Ya. okey. Yang wa antum hurum. Baris kedua, ayat pertama, Ustaz. Okey, surah Wa Al-Maidah. antum hurum. Okey, jadi Muka surat 106. Ustaz 106. Okey, jadi Haji Rashid masya-Allah dah jumpa satu tanda qili dalam surah Al-Maidah ayat pertama. Okay, saya share di sini. Okey, ayat pertama. Baris kedua. Ghairu muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Jadi bila ada tanda qili di sini dalam bacaan kita dalam Al-Quran, kita tanda. Kita berhenti lebih afdal, lebih aula, lebih utama daripada kita sambung. Memang kita nak cari sebenarnya tanda-tanda ni kalau ada banyak lagi bagus. Kan? Banyak berhenti, banyak kita boleh bernafas. Jadi sayangnya kadang-kadang, minta maaf, ada antara qari-qariah kita baca dalam grup tahsin, kita tak cerita orang luar lah, kita cerita orang-orang kita je. Bila tanda qili pun masih lagi dia sambung. Jadi rugi, membazir. Dah jumpa huruf tanda qili yang betul-betul minta kita berhenti, kita sambung juga. Wa antum hurumun innallaha ya, dah tak cukup nafas. Dia berhenti innallaha yahkum, contohnya dia dah habis nafas. Ada. Jadi harap-harap yang berkenaan bila ada bersama ini, insya-Allah kita gunakan sebaik-baiknya tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Ada qili, jim, sili yang kita akan kenal satu persatu. Tapi yang paling mustahabnya huruf mim yang kita sebut tadi. Mim jangan kita langgar, jangan kita sambung sebab itu dah sempurna sangat. Berhenti. Dan juga qili. Qili jangan kita sambung sebab bila kita sambung, kalau kita nafas panjang, baiklah, tak ada masalah. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita orang biasa yang nafasnya biasa-biasa, kita carilah qili untuk kita selamatkan nafas kita dan berhenti dan kita sambung terus ayat yang selepas tanda qili tanpa kita patah balik ataupun kita cari huruf-huruf waw ke fa ke, terus kita boleh dengan selesanya dan yakinnya kita sambung terus bacaan kita. Wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Okey. Ini berkenaan dengan tanda qili yang kita jumpa. Jadi kalau tak ada tanda, jangan cepat-cepat kita main sambung je. Kita nak kena ada kaedah yang kita akan belajar nanti
Macam mana kita nak patah balik. Itu lebih selamat. Okey, habis selesai dulu waqaf kafi. Kita pergi kepada waqaf hasan dan waqaf qabih. Dan ada waqaf, masya-Allah ada 5, 6 di sini. Oh, waqaf jaiz dan waqaf ta'anuq. Ini tambahan, tak ada masalah lah. Sebenarnya ada 4. Dalam banyak-banyak kitab tajwid dia ada 4. Tam, hasan, atan, tam, kafi, hasan, qabih. Okay, untuk malam ni saya rasa cukup tam dengan kafi dulu. Dan insya-Allah minggu akan datang kita cuba habiskan semua jenis semua bahagian waqaf dan barulah kita akhirkan dengan jenis-jenis waqaf. Malam ni kita cuba separuh dulu bahagian waqaf. Ustaz, Ya saya. tanya yang macam ada kita berhenti ke ada jim kecil tu? Okey, belum lagi itu kita akan sampai kepada waqaf, dia panggil waqaf jawaz. Waqaf jawaz nanti dalam kelas akan datang, kita boleh berhenti, kita boleh sambung. Itu sama-sama. 50-50. Kalau kafi ni, kalau waqaf kafi tanda qili ni, boleh dikatakan tanda waqaf ini lebih 70, 75, 25 untuk kita sambung kalau kita ada nafas yang cukup, insya-Allah. Okey, saya rasa masa kita dah 10.30, tak boleh sambung lagi. Kita sampai sini dulu untuk malam ini, dan saya buka sikit untuk siapa-siapa nak tambah lagi bab waqaf dan ibtida ini. Ini baru muqaddimah, belum kita masuk lagi. Belum kita habis lagi. Untuk malam ni, apa yang berkenaan dengan yang saya cuba nak buat muqaddimah dan juga nak sampaikan cerita pada malam ni. Siapa yang faham sikit-sikit, siapa yang tak boleh faham, minta tanya insya-Allah. Okey. Ada apa-apa soalan? Ya, Ustaz. Waqaf qili ni, saya kata kalau nafasnya panjang, kita boleh sambungkan juga kan? Kalau nafas panjang dengan selesanya boleh habis ayat, okey, baik, kita berhenti, kita sambung. Boleh kita sambung. Boleh, bukan baik boleh kita sambung. Tapi tetap juga makna dia cukup dengan kita berhenti, sebab kita nak kepada baca Al-Quran ini baca dengan tamakninah, baca dengan memahami, memerhatikan dan juga menghayati. Jadi kalau katakan ada orang yang nafasnya panjang, saya rasa kita biasa ni tak ada sampai tahap tu lah. Ada setengah-setengah tu orang baca sampai satu muka surat, kori-kori yang panjang itu mereka tak ada masalah lah. Tapi kalau kita yang biasa ni, lebih eloknya kita gunakanlah tanda-tanda waqaf tadi. Kalau mim dah tentunya kena waqaf. Kalau laqili, waqafnya lebih aula katanya. Waqafnya lebih aula. Walaupun boleh wasal, tapi bila dah kata lebih utamanya kita berhentilah. Okey. Habis yang mim kecil itu wajib berhenti tu itu waqaf lazim. Lazim kita berhenti. Kalau kita sambung, makna dia itu tak elok kita sambung sebab dua cerita dalam satu nafas. Oh, tu waqaf tam Ya waqaf tam ataupun waqaf sempurna. Waqaf kafi ni? Waqaf kafi. Tadi waqaf kafi yang ada tanda qili tadi. Itu boleh berhenti atau harus berhenti? Berhenti lebih baik daripada kita sambung. Waqaf jaiz 50-50 Ustaz. Waqaf jaiz 50-50. Okay. Cuma sebenarnya minta maaf, bukan hanya waqaf kafi pada qili sebenarnya. Ada banyak lagi waqaf qili yang tak ada tanda qili. Ada banyak lagi waqaf kafi, waqaf kafi yang tak ada tanda qili. Sebenarnya kitab ini ataupun nota ini dia nak memudahkan, nak menggambarkan kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Okey, maksudnya di sini dia nak sebagai contoh saja antara waqaf kafinya yang ada tanda qili. Dan sebenarnya waqaf kafi ini dia lebih kepada makna tadi. Mana-mana tempat kita berhenti yang tak ada kaitannya lafaz tapi ada kaitan makna. Itu waqaf kafi. Kita tak boleh nak menguasai yang tu, tapi tak apalah. Sebagai tandanya yang baik-baiknya kita berhenti Ustaz. Ya, betul. Nafas baru. Ya, betul. Kalau waqaf sini baru kita. Kalau tak berhenti habis dia sengaja baca cengap-cengap buat apa Boleh Ya, betul. Betul lah Jadin. Saya sokong Jadin. Cengap-cengap. Ada. Pagi-pagi saya nampak ada orang macam itu juga. Dia bukan pagi saja, dia malam pun ada juga. Dia kadang-kadang pakai baju hijau. Tahu tak apa Jidin? Selalu malam.
Kan kalau dia tegur degil pula tu. Apa dia Din? Dia tak kira wakaf kafi ni boleh berlaku malam, pagi, petang dan siang. Bukan Asal dia- dia nafas saja. Bukan qari kita yang hebat-hebat ni pagi-pagi Ustaz. Tak kisah je Din. Dia tak pilih qari, dia tak pilih qari. Dia pilih semua. Siapa yang langgar memang kena. Okey. Lalu accident lah. Tu terjengak. Okey, tak apa tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah kita saya nak cuba nak memudahkan bahasa dan memudahkan cara nak memahami bersamalah. Tapi kalau kata macam ada terbelit-belit sikit tu, cubalah sabar sikit. Mungkin kelas yang kedua kita dah nampak sikit, kelas yang ketiga waktu kita buat kesimpulan, yang kita buat rumusan. Okey tuan-tuan, puan-puan, tanda. Tanda macam ni tak boleh, macam ni boleh, macam ni. Insya-Allah yang tu insya-Allah kita akan dapat apakah itu wakaf dan ibtidah insya-Allah. Sekurang-kurangnya saya usaha, saya cuba nak kumpulkan cara dan teknik yang mana lebih membantu untuk kita baca wakaf dan ibtidah. Sebab betul-betul lah nak membantu diri dan juga kepada semua. Bila kita baca tanpa kita tahu makna, tanpa tahu erti ayat suci Al-Quran ini, kita banyak melakukan tempat berhenti yang tak sempurna dan kita nak sambung balik itu. Kadang-kadang kita terasa sangat, ini sangat-sangat bercanggah ni. Bila kita tegur, lain pula jadinya. Nak tegur wakaf ibtidah je, dia akan habis terlanggarnya tajwid, hukum yang basic Dia pun merajuk dia merajuk. habis kacau, habis haru biru katanya. Dia merajuk Ini tak apa. Jadi bagi lu kita kenal wakaf ibtidah, nanti insya-Allah bila kita dah tahu, sekurang-kurangnya bila kita tegur tak telah terkejut sangat ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Untuk malam ni kita tak sempat juga, belum lagi kita sempat baca sambungan surah Al-Insan. InsyaAllah kelas akan datang kita akan sambung surah Al-Insan untuk kita keluarkan semua hukum-hukum yang kita kenal insya-Allah. Untuk malam ni kalau tak ada apa-apa soalan, kita rehat dulu. Insya-Allah kita sambung dalam kelas-kelas akan datang insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wadh dhikril hakim. Amin. Tajawaz 'anna ma kana fi tilawatina min khata'in aw nisyanin aw tahrifin aw ziyadatin aw nuqsan. اللهم فهمنا، اللهم علمنا بما ينفعنا وعلمنا بما علمتنا بما انفعتنا. زدنا علما نافعا، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وايمانا صادقا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat hari lahir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Selamat hari jadi Ustaz. Salam. Sayang kalau dekat sini kita bawa pergi ke Azhar. Itulah orang duk bagi dalam grup itu, kek lah, hadiah lah, siapa pun dah dapat, apa pun tak dapat. Kalau kat sini kan Ustaz dapat makan dekat Al-Azhar. Ada apa